Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haqq wa la yuziba ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sama-sama lagi berkumpul untuk sedikit sebanyak kita berkongsi ilmu, mengambil manfaat daripada tazkirah yang akan saya sampaikan insya-Allah pada petang ini. Jadi pada petang ini saya nak mengupas sedikit sebanyak hadis syarahan tentang akhir zaman. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Baik, jadi terlalu banyak sebenarnya bukti, terlalu banyak tanda-tanda yang telah sampai kepada, dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu. Nak menceritakan kepada kita ketika itu pun Nabi telah berkata kita ni adalah umat akhir zaman 1400 tahun dahulu. Dan sekarang ini apatah lagi, memang kita ni dikategorikan sebagai umat yang terakhir. Dan kita pun tak tahu berapa lama lagi usia kita, berapa lama lagi usia bumi ini, sehingga sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama. Dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak yang kita tengok buktinya benar-benar telah terjadi pada akhir zaman ini. Jadi dalam hadis, dan hadis yang pertama ini, kita terus masuk kepada dia punya makna dan terjemahan daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Kemudian Rasulullah bersabda, aku menasihati kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Jadi maksud hadis ini pesanan Rasulullah kepada umatnya, maksudnya kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan. Itulah zaman yang sedang kita lalui pada masa kini. Oleh sebab itu, siapa yang nak selamat di dunia, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dalam hadis ini. Baik, yang pertama, Nabi menyeru kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan sentiasa menjunjung perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maknanya kita ni melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pesan Nabi yang pertama. Hendaklah kita ni bertakwa kepada Allah. Jangan kita ni menyekutukan Allah, jangan kita ni menyembah selain daripada Allah. Kemudian yang kedua pula, Nabi menyeru kita supaya mematuhi ataupun mengikut arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, walaupun mereka terdiri daripada golongan
hamba selama mana mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana patuh pada pemimpin itu yang mempunyai sifat-sifat yang baiklah. Pemimpin yang baik itu samalah seperti kita patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita ni hidup di negara yang kita ada pemerintah. Kita ada orang yang menguruskan pentadbiran, kita punya perjalanan, kita punya cara hidup kita, ada undang-undang. Jadi selagi mana pemimpin negara kita tu dia orang Islam, selagi mana dia pemimpin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka wajiblah kita taat pada perintah dia. Jadi kalau kita ambil contohlah, sekarang ni kerajaan Malaysia, pemimpin kita, Perdana Menteri ke yang di Pertuan Agong ke, arahan-arahan yang mereka keluarkan itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita sebagai rakyat. Jadi kalau kata kita disuruh duduk rumah apabila wabak sedang melanda, maka kita wajib untuk duduk di rumah, jangan keluar rumah. Kalau dikata kita kena memakai memakai mask, topeng muka, kena pakai sanitizer, kena ikut SOP dan sebagainya, maka arahan itu perlulah kita ikuti. Disebabkan peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan itu adalah untuk menjaga kebajikan kita, untuk menjaga keselamatan diri kita. Sebab tu kalau kita melanggar undang-undang, kita melanggar peraturan dan kita didenda, di-compound dan sebagainya, maka itu termasuklah kita dalam golongan orang yang melanggar arahan pemerintah. Baik, kemudian yang ketiga, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW dan kepada sunnah khulafa ar-rasyidin, yakni sunnah khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Sayyidina Ali, di mana mereka ini telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi akidah mereka, amalan mereka, cara hidup mereka adalah berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Jadi selagi mana kita mengikut fahaman mereka ini, maka insya-Allah kita akan mendapat jaminan diselamatkan daripada api neraka, dan kita akan beruntung. Sebab apa? Sebab kita akan mendapatkan syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Kemudian pesanan yang terakhir, iaitu Nabi menyeru kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, ini bid'ah yang sesat, fahaman-fahaman, amalan-amalan ataupun perbuatan yang dimasukkan ke dalam Islam yang telah sempurna, tapi tidak ada dalil, tidak ada tidak ada sumbernya, yang mana kita mereka-reka. Contohlah, kita diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam, kita pula tiba-tiba tambah waktu yang ke-6 pula. Jadi tak bolehlah kita buat perkara yang berkaitan dengan agama tapi tidak ada sumber, ataupun tidak ada ulama ataupun orang-orang alim terdahulu yang buat. Jadi janganlah kita buat perkara yang termasuk dalam bid'ah dalalah. Adapun bid'ah hasanah, itu perkara-perkara yang diharuskan, maka itu dibolehkan dalam Islam, insya-Allah. Baik, hadis seterusnya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Jahsy, yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan takut sambil berkata la ilaha illallah. Celaka, binasalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan Nabi menemukan hujung ibu jari dan hujung jari telunjuk. Dan dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bukaan yang dimaksudkan di sini adalah pada zaman Iskandar Zulkarnain dulu, Raja Iskandar Zulkarnain telah menutup laluan keluar bagi golongan Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka inilah perosak pada zaman dahulu. Jadi apabila Iskandar Zulkarnain telah membina satu tembok, dan tembok ini sangat kukuh
sehingga kan Ya'juj dan Ma'juj ini tidak dapat keluar daripada tempat mereka. Tapi ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini, Rasulullah berkata bukaan lubang itu telah terbuka. Terbuka dengan mengisyaratkan jari telunjuk dan ibu jari. Maksudnya lubang itu telah pecah. Jadi mungkin pecah itu disebabkan faktor usia, mungkin dah lama kan, dah retak dan sebagainya kan. Jadi kalau pada masa itu pun Rasulullah dah mengisyaratkan bahawa tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka sedikit, apatah lagi pada hari ini, 1400 tahun selepas Nabi bersabda, selepas Nabi meriwayatkan hadis ini. Ada pendapat yang kata tembok itu sekarang dah runtuh pun, dan Ya'juj dan Ma'juj ni pun dah keluar daripada tempat asal mereka, dan mungkin mereka telah berselerak, dah merata dah mereka di muka bumi ini. Dan ketahuilah Ya'juj dan Ma'juj itu adalah golongan perosak, yang merosakkan muka bumi ini. Dan wallahu a'lam, mungkin sekarang ni dah sampai ke seluruh dunia pun kan. Mungkin ada yang dah sampai dekat Malaysia pun. Jadi itu adalah isyarat sebenarnya kepada kita, adakah kita ni orang kata alert, adakah kita ni perasan bahawa mereka ini mungkin telah berada di sekeliling kita, makhluk yang merosakkan muka bumi ini, yang melakukan kerosakan kan, fasadu fil ard, melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi huraian hadis ini menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau satu daerah itu terlalu banyak berlaku perkara-perkara kejahatan, terlalu banyak kemungkaran, kefasikan dan sebagainya, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Maknanya Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana kepada tempat itu. Jadi bala dan bencana ini dia bukan menimpa orang jahat saja, tapi juga orang-orang soleh pun akan turut dibinasakan. Maknanya orang yang baik pun akan terkena tempias juga akibat daripada perbuatan orang-orang jahat ini. Walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing akan dihitung mengikut amalan yang telah dilakukan. Jadi orang yang jahat, Allah akan menghitunglah dia punya amalan dia, yang baik mana banyak, yang baik ke yang buruk ke. Begitu juga orang soleh akan dihitung segala tiap-tiap perbuatan mereka di muka bumi ini. Jadi oleh sebab itu, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera kita ni tangani, hendaklah segera kita basmikan. Segala kemaksiatan hendaklah dimusnahkan dengan segera, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan saja akan menimpa orang melakukan kemungkaran, tapi juga semua penduduk yang berada di tempat berkenaan. Dan sekarang ni kita baca berita, kita dapat tahu kan, info semasa bahawa ada beberapa tempat yang menerima bencana. Contohnya di Aceh dulu, lepas tu di Palu, dan banyak lagi tempat lah. Dan kita tengok di negara yang hampir dengan kita, negara jiran kita, Indonesia kan. Jadi kita tengok di negara itu banyaklah bencana yang Allah turunkan akibat daripada perbuatan-perbuatan penduduk di tempat itu. Dan kalau kita tengok apa orang kata, di sebalik kejadian tu kita tengok ada orang-orang yang melakukan syirik, ada orang yang melakukan maksiat yang keterlaluan kan. Contohnya di Palu hari itu, kenapa terjadinya tsunami di Palu? Disebabkan adanya orang buat konsert, ada konsert, lepas tu ada pula yang orang kata macam memberikan sembahan kepada air dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu bersifat khurafat, bersifat syirik kan, menduakan Allah. Jadi bila Allah turunkan bala, maka semua penduduk di tempat itu akan turut terkena malapetaka tersebut, termasuklah orang-orang baik, orang-orang alim yang tak ada dosa, tak buat dosa, tak buat maksiat pun akan kena juga malapetaka yang sama. Tapi adalah orang-orang yang Allah selamatkan. Contoh di Aceh itu, walaupun korbannya puluhan ribu, ratusan ribu, tapi masih ada lagi orang yang terselamat.
Masih ada lagi kita tengok masjid Baitur Rahman itu masih kukuh kan. Nak tunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi Allah selamatkan tempat-tempat sedemikian. Allah nak bagi petunjuk, Allah nak bagi petanda bahawa janganlah sesekali kita melakukan maksiat, janganlah sesekali kita melakukan syirik kepada Allah. Jadi dalam hadis ni juga walaupun disebutkan khusus tentang bangsa Arab kan, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah meliputi seluruh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Maksudnya bukan orang Arab saja yang ditimpa bencana, tapi kita orang Melayu kan, orang Cina, orang India atau bangsa sekalipun di dunia ini, kalau mereka melakukan maksiat, maka Allah akan turunkan malapetaka ke atas mereka. Baik, seterusnya hadis yang ketiga. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, telah tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal itu kerana bilangan kami yang sedikit pada hari itu? Dan Nabi menjawab, tidak, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Jadi sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu? Dan Nabi menjawab, hubbud dunya wa karihatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Jadi itulah penyakit wahan, penyakit akhir zaman. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi memang benarlah apa yang Nabi telah sabdakan. Jadi keadaan umat Islam pada hari ini, kita tengok memang ramai sangat umat Islam pada hari ini. Dan lebih daripada 1,000 juta orang penganut Islam di dunia pada masa ini. Kita boleh kata lebih kurang 1/5 lah daripada jumlah penduduk dunia. Itulah orang yang menganut agama Islam. Memang ramai. Tetapi mereka sering menjadi orang kata mainan ataupun menjadi bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir. Jadi orang Islam ini ditindas, dibantai, dibunuh dengan cara yang sangat hina. Jadi kita tengok contoh banyaklah seperti golongan Rohingya di Myanmar. Kalau di China ada puak Uyghur kan. Jadi mereka ini ditindas. Mereka ni beragama Islam, tapi mereka ditindas oleh kerajaan tempat di mana mereka tinggal. Jadi bangsa-bangsa dari seluruh dunia ini, walaupun mereka ni berbeza agama lah, maksudnya mereka ni bukan Islam, ada yang agama Kristian, ada yang agama Yahudi, ada yang agama Buddha dan sebagainya. Walaupun mereka ni berbeza agama, berbeza Tuhan, tapi sebenarnya mereka itu bersatu untuk melawan dan melumpuhkan, nak melumpuhkan Islam. Tuan kata musuh-musuh ini, mereka walaupun daripada orang kata negara yang berbeza, walaupun daripada bangsa yang berbeza, tapi disebabkan mereka ada musuh yang sama, iaitu Islam, maka mereka akan bergabung. Dan kemudian lagi Nabi kata, kita ni ramai tapi seumpama buih di waktu banjir, seumpama buih di lautan. Kata kita ni ramai tapi kita ni tak kuat, tak mampu untuk melakukan apa-apa. Jadi apalah artinya kita ni banyak, apalah artinya kita ni ramai. Orang kata kita ni hanya ada kuantiti tapi tidak ada kualiti. Sebab apa? Di antara punca kelemahan ataupun kekalahan umat Islam itu adalah daripada diri mereka sendiri. Diri kita sendirilah, diri orang Islam. Sebab apa? Nabi kata kita ni ada penyakit wahan. Penyakit wahan. Jadi penyakit wahan ini sebenarnya merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang ada dalam diri manusia. Unsur yang pertama iaitu kita ni cinta kepada dunia, hubbud dunia. Cinta dunia lah, hubbud dunia. Jadi ni kita ni cinta dunia, kita tak nak melepaskan dunia. Kita takut sekali nak melepaskan dunia ni. Kalau boleh kita ni nak hidup selama-lamanya di dunia.
Sebab apa? Kita rasa kita selesa, kita rasa kita mewah, kita rasa kita ada macam-macam dekat dunia ni. Sebab apa? Sebab kita tak rasa lagi akhirat, kita tak rasa lagi syurga tu macam mana. Sedangkan kita tahu dunia ni sementara, akhirat itu kekal abadi. Tapi kenapa kita tetap nak pilih dunia? Kenapa kita cintakan dunia yang bersifat sementara, yang nikmat dia pun sikit, terlalu sedikit kalau nak dibandingkan dengan nikmat syurga. Dan unsur yang kedua pula, kita ni apa? Kita ni takut mati. Kita ni takut mati. Kenapa kita takut mati? Ada banyak sebab. Mungkin kita tak bersedia. Tak bersedia maksudnya kita ni tak ada bekalan pahala yang cukup. Kita pun sedar kita ni tiap-tiap hari buat dosa, buat maksiat, kan, buat perkara-perkara lara dan sebagainya. Sebab itu kita takut akan mati. Tapi ada orang, wali-wali Allah, orang-orang alim, mereka ini tak sabar nak mati. Sebab apa? Sebab mereka tak buat dosa. Mereka sentiasa dengan Allah, mereka sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa beribadat. Jadi bila mereka sibuk dengan ibadat, mereka tak ada masa nak buat perkara-perkara maksiat, kan? Sibuk dengan Allah, sibuk dengan pencipta. Kita ni terlalu banyak masa buat benda-benda lara. Banyak masa kita tengok TV, banyak masa kita menonton hiburan, kan? Tengok YouTube, tengok TV, tengok apa di Facebook, WhatsApp dan sebagainya, perkara-perkara yang lara. Jadi banyak masa kita ni di dunia ini, kita banyak masa kita habiskan untuk perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bekalan, sebagai bekalan kita untuk kita bawa ke akhirat nanti. Sebab itulah kita takut kepada mati. Jadi gabungan dua unsur ni, cinta dunia dan takut mati, itulah yang dinamakan penyakit wahan. Jadi manusia ni terlalu banyak fikir akan dunia, sehingga kan mereka tidak bersedia untuk berhadapan dengan akhirat yang kekal. Jadi kuranglah kesedaran umat akhir zaman ni untuk apa? Untuk berkorban, untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kita berdoa supaya Allah menurunkan pertolongannya. Minta Allah berikan pertolongan kepada umat Islam supaya kita ni menang di dunia dan menang di akhirat, insya-Allah. Amin. Baik, ini hadis yang keempat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ataupun menghilangkan ilmu dengan sekaligus daripada dada manusia, tapi Allah akan menghilangkan ilmu agama itu dengan mematikan para ulama. Jadi apabila para ulama sudah tiada, orang awam, orang ramai akan memilih orang yang jahil pula sebagai pemimpin. Dan apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Ini riwayat daripada Imam Muslim. Jadi akhir zaman ini kita tengok ulama, orang alim, orang yang berilmu, orang yang warak, kan, semakin berkurangan. Jadi kalau kita peka, sebenarnya setiap hari kita kehilangan orang-orang alim. Kita semakin kekurangan ulama. Satu demi satu mereka meninggal. Jadi bila Allah kata Allah mencabut ilmu daripada dunia ini, bukanlah maksud Allah hilangkan ilmu tu daripada kita punya akal ataupun daripada pemikiran kita. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Jadi kalau kita tengok peribahasa Melayu apa? Patah tubuh hilang berganti, kan? Jadi untuk ulama, pepatah ini tidak relevan. Tidak kena pepatah ini dengan ulama. Sebab apa? Sebab apabila mereka hilang, tidak ada gantinya lagi. Jadi kalau ada gantinya pun tak sama dan tak serupa dan tak sehebat yang ulama-ulama silam. Jadi kita semakin banyak kehilangan ulama. Jadi sekiranya ada pengganti, tidaklah sehebat mereka yang telah meninggal. Jadi pepatah itu tidak sesuai. Jadi kita tengok sekarang pendakwah
pendakwah, orang alim pun semakin ditimpa dengan pelbagai ujian. Jadi makin alim orang tu, makin hebat ujian yang datang, difitnah kan, dikecam dan sebagainya. Itu memburukkan lagi nama-nama orang alim. Jadi yang menerima tempiasnya siapa? Ustaz-ustaz, para asatizah, orang yang beri ceramah, orang yang berdakwah, golongan tabligh. Jadi mereka ni kita tengok tiap-tiap harilah berita pendakwah lah dituduh mencabul, merogol. Kita tengok ada berita yang pengetua ataupun pengurus tahfiz dan sebagainya melakukan cabul terhadap anak murid. Semua itu adalah ujian pada mereka dan pada diri kita pula sebagai orang awam. Jadi bila berlaku peristiwa, berlaku kejadian ini, jadi kita ni orang awam, kita orang kata susah kita nak percaya dengan pendakwah, susah kita nak percaya dengan orang alim. Boleh percaya ke ustaz ni? Boleh percaya ke sekolah tahfiz ni? Selamat ke hantar anak-anak dekat sekolah ni? Jadi akan timbul satu perasaan syak, perasaan orang kata takut apabila nak berurusan dengan golongan-golongan ilmuwan seperti ini. Dan ada juga orang yang kita nampak dia ni macam berilmu, kita nampak mereka ini macam alim, tapi hakikatnya mereka itu tidaklah mengamalkan ilmu yang mereka ada. Sebab tu mereka melakukan maksiat. Jadi kita sebagai orang awam, kita sepatutnya sedar bahawa semakin kurang orang-orang alim yang kita boleh, orang kata, boleh bergantung pada akhir zaman ini. Kalau ada pun mungkin kita rasa kita tak yakin, kita rasa kita hilang tempat bergantung apabila mereka ini sudah tiada. Jadi kalau ada pun kita susah nak percaya pada mereka. Dan lagi dalam hadis ini, apabila orang alim telah tiada, maka orang awam akan memilih orang jahil pula sebagai pemimpin. Inilah yang kita lihat apabila banyak orang awam menaikkan orang-orang yang tidak selayaknya menjadi pemimpin ataupun menjadi tempat rujukan. Jadi orang itu tak alim, tidak berilmu, tapi kita beri dia jawatan, tapi kita angkat dia sebagai idola. Jadi apabila mereka yang jahil ini, mereka yang tak ada ilmu ini diangkat, maka mereka akan mengeluarkan pandangan, mereka akan mengeluarkan fatwa tanpa ada ilmu. Jadi orang yang sesat, apabila kita minta pendapat mereka akan memberi hujah yang sesat. Itulah yang dinamakan mereka itu sesat dan menyesatkan pula orang lain. Jadi penting untuk kita sendiri pun cari ilmu. Tak boleh kita mengharapkan orang alim semata-mata. Sebab orang alim pada akhir zaman ini sebenarnya tidaklah alim seperti ulama zaman terdahulu. Jadi akhir zaman ini, hakikatnya kita ini penuh dengan kesesatan. Manusia telah hilang nilai akhlak dan pegangan hidup. Sebab sepatutnya ulama lah, orang alim lah yang kita jadikan rujukan. Apa-apa masalah kita rujuk pada mereka. Tapi sekarang kita dah tak ada tempat nak rujuk, kan? Jadi bila kita rujuk pada orang yang salah, maka mereka akan memberi jawapan ataupun fatwa yang sesat, dan kita pula ikut fatwa yang sesat itu. Jadi akhirnya kita ni tak adalah kita menjadi alim, tak adalah kita dapat ilmu yang sebenar, tapi kita dapat ilmu yang palsu. Jadi itulah kita kena berhati-hati di akhir zaman ini. Sebab tu juga kita tengok nak melahirkan ulama ni bukan senang, bukan dengan cara keluar TV, bukan dengan cara masuk rancangan realiti terus jadi alim, tak. Ulama zaman dulu mereka belajar berpuluh tahun. Itu pun masih lagi mereka kata aku ni jahil. Masih lagi mereka ini, orang kata, mereka rasa mereka masih bodoh. Walaupun dah berpuluh tahun belajar dengan tuan guru, belajar dengan ulama-ulama yang lebih berusia daripada mereka. Tapi akhir zaman ni
Keluar TV je, kita dah anggap mereka tu hebat. Kita dah anggap mereka tu alim, boleh bercakap, boleh memberikan hujah, boleh memberi pandangan bagi pihak orang Islam tak. Orang kata akhir zaman ni ramai Ustaz Express. Ramai orang kata, ada juga yang kata Ustaz ni segera. Sebab apa? Kejap sangat dia jadi Ustaz. Sedangkan masa untuk belajar itu sebenarnya sampai mati pun kita akan rasa kita ni takkan pernah pandai. Tapi mereka mengaku mereka itu alim. Mereka mengaku mereka itu berilmu. Baik, kemudian hadis yang kelima. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka yang kau masukkan itu golongan Yahudi dan Nasrani? Jadi Nabi berkata, siapa lagi kalau bukan mereka? Riwayat daripada Imam Muslim. Jadi syarahan ataupun kupasan daripada hadis ini nak mengatakan bahawa kita ni umat Islam, kita ni akan mengikuti, bukan akan, kita telah pun mengikuti jejak langkah ataupun gaya hidup golongan Yahudi dan Nasrani. Kita sebenarnya telah pun mengikuti cara hidup musuh kita, cara hidup Yahudi dan Nasrani. Hingga dalam urusan yang sekecil-kecil sekalipun, termasuklah urusan yang tak masuk akal. Sebab tu kata, contohnya jika orang Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam lubang biawak. Lubang biawak ni maksudnya tempat yang kotor, tempat yang sempit sekalipun, kalau mereka masuk, umat Islam pun akan ikut juga seperti mereka. Maksudnya perkara yang kotor, perkara yang kata tak masuk akal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ni, apabila mereka buat, kita akan ikut perbuatan mereka. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang sebenarnya berlaku di akhir zaman ini. Jadi ramai orang Islam, mereka telah hilang, orang kata hilang jati diri sebagai Islam yang original, Islam yang sebenar. Sebab apa? Sebab mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada kita ni sedar atau tak sedar je. Baik dari segi apa? Kita tengok dari segi cara berpakaian, kan? Cara fashion, hiburan dan sebagainya. Jadi asalnya adalah daripada apa? Daripada barat. Golongan barat, western. Kita ni ikut cara hidup mereka, kita ikut jejak langkah mereka. Budaya mereka itu kita ikut. Sedangkan kita tahu cara hidup itu bukanlah cara hidup Islam. Tapi kita ikut juga, kan? Dengan fashion, free hair, jenis baju dan sebagainya yang tidak menutup aurat dan macam-macam lagi lah. Segala-galanya kita ikut dengan alasan apa? Ikut arus kemodenan. Sebab apa? Sebab nak sama, kata nak sama macam barat. Ada yang kata orang barat ni dia ke hadapan, dia maju, dia bertamadun. Jadi adakah Islam itu tidak bertamadun? Kenapa kita kena ikut jejak langkah barat? Sebab pemikiran kita yang set macam tu. Sebab kita yang tetapkan pemikiran kita macam tu. Bila kita set dalam minda kita, orang barat lebih maju. Jadi sebab itulah kita kena ikut orang barat. Tapi kalau kita tetapkan dalam mindset kita, dalam minda kita, orang Islam sebenarnya lebih maju daripada barat, jadi kita akan ikut jejak langkah Islam, bukan ikut jejak langkah barat. Sebab apa? Sebab barat, orang Yahudi, orang Nasrani itu sebenarnya mereka penuh dengan tipu daya, penuh dengan muslihat untuk memerangkap orang Islam. Tapi kita tak sedar. Kita ikut juga. Kita kata ikut sampai masuk dalam lubang biawak. Sedar atau tak sedar je kita sekarang. Jadi kalau kita keluar daripada rumah, tengoklah di sekeliling kita, bagaimanakah cara pergaulan, bagaimanakah cara hidup masyarakat di akhir zaman ini. Yang rata-ratanya lebih suka pada hiburan, kan? Suka berpeleseran, suka buat maksiat, kan? Berzina, isap dadah dan sebagainya. Itu adalah semua permainan
Permainan daripada golongan Yahudi dan Nasrani nak merosakkan umat Islam, nak menjatuhkan umat Islam. Kita tak masih lagi tidak sedar. Jadi Nabi dah beri peringatan, dan perkara ini betul-betul telah berlaku. Baik, seterusnya hadis yang ke-6 diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki sedang duduk bersandar di atas kerusi, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis. Maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik, jadi maksud hadis ni tentang seorang lelaki. Seorang lelaki yang dia telah mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Siapakah lelaki ini? Dia adalah golongan anti hadis. Anti hadis maksudnya apa? Dia hanya mengambil sumber hukum dan rujukan daripada Al-Quran semata-mata, tidak lagi merujuk pada hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi golongan ini golongan yang tidak percaya pada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Kerana orang yang mendustakan salah satu daripada kedua-duanya sama saja dengan mendustakannya. Baik, jadi dekat sini nak cakap, Islam itu sebagai sumber rujukan hendaklah kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dua-dua sekali. Kita tak boleh nak pilih salah satu sahaja. Tak boleh kita ni ambil Al-Quran saja sebagai sumber rujukan, kita tolak hadis, tak boleh. Dan tak boleh juga kita ni ambil hadis saja, tolak Al-Quran pun tak boleh. Jadi dua-duanya orang kata package. Package kita kena pegang dua perkara ni serentak. Pegang Al-Quran dan pegang hadis. Sebab apa? Dalam Al-Quran ayat-ayatnya bersifat general, bersifat umum. Jadi kadang-kadang ada maksud yang tersirat yang mungkin kita tak faham. Jadi maksud yang tersirat ni sebenarnya dikupas ataupun ditafsirkan dalam bentuk hadis. Jadi hadis ini dia akan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang general itu dengan lebih terperinci ataupun lebih detail lah. Jadi penting untuk kita ambil dua-duanya sekali, yang umum dan yang detail. Sebab tu pentingnya Al-Quran dan Sunnah serentak. Kalau kita ambil yang general saja, kita ambil Al-Quran saja, maka kita ni akan menjadikan Islam itu sebagai apa? Agama yang orang kata tidak cukup syarat. Macam itulah ibaratnya. Jadi kita kena ambil dua-dua sekali. Bila kita ambil Al-Quran dan kita ambil Sunnah, maka kita menjadikan Islam itu sebagai orang kata sumber rujukan, sumber hukum, sumber perundangan yang perfect, yang sempurna. Jadi sebab apa? Hukum hakam dalam Al-Quran datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan huraian ataupun hadis-hadis daripada Nabi itu daripada siapa? Hakikatnya daripada Allah juga. Tinggal lagi dibicarakan keluar itu daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua ni sebenarnya bersumberkan daripada Allah. Al-Quran dan juga hadis. Jadi sumber yang hebat ini datang daripada zat yang hebat, yakni Tuhan, yakni Allah. Sedangkan undang-undang yang lain yang dekat muka bumi ni dicipta oleh manusia. Jadi kalau kita nak compare lah, nak bandingkan, undang-undang siapa hebat? Undang-undang Allah ke undang-undang manusia? Istilah undang-undang Allah. Dan undang-undang Allah itu ada dia punya cara untuk kita memahaminya, iaitu itulah dengan hadis, itulah dengan sunnah. Jadi kita kena pegang dua-dua sekali, Al-Quran dan Sunnah. Di akhir zaman ini memang ada orang yang anti hadis. Dia hanya ambil Al-Quran saja tapi tak nak mengambil Sunnah.
Jadi jauhilah orang-orang yang daripada golongan anti hadis ni. Baik, seterusnya hadis yang ketujuh diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan hingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mereka ini sentiasa menang. Baik, jadi keterangan hadis ini, Allah menjanjikan umat Islam ini adalah umat yang terakhir sekali. Generasi, orang kata umat yang terakhir di muka bumi ini. Jadi Allah juga telah berjanji dia akan memelihara, menjaga kitabnya, yakni Al-Quran, sehingga hari kiamat. Dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukmin sentiasa wujud di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita tengok daripada sejarah, daripada 1400 tahun dahulu, Islam itu lahir di Mekah, di tempat yang ketika itu majoritinya adalah golongan musyrikin. Jadi dakwah Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebarkan mula-mula dengan cara rahsia, sorok-sorok, kemudian barulah dengan cara terang-terangan. Jadi zaman itu pun kita tengok Islam telah diperangi, dimusuhi oleh golongan musyrikin, golongan penyembah berhala. Sebab apa? Sebab mereka dah jadi kata penganut penyembah berhala ni sejak nenek moyang mereka. Jadi apabila datang satu agama baru, sudah tentu mereka ni susah nak menerima ajaran yang baru, yakni Islam, kan. Jadi Islam mendapat tentangan lah daripada golongan munafik, golongan musyrikin, Yahudi dan Nasrani. Begitu juga lah setelah Nabi berdakwah Nabi berhijrah ke Madinah, dapat pula tentangan daripada Yahudi dan Nasrani Madinah pula. Kemudian kita tengok Islam tetap juga tersebar walaupun diperangi, walaupun ada musuh, kan. Daripada kecil Islam itu semakin ramai orang yang menganutnya. Jadi Islam itu setelah berkembang daripada Mekah, kemudian berkembang ke Madinah, kemudian berkembang seluruh tanah Hijaz, kemudian berkembang ke Afrika, kan, ke Syam, ke Yaman, kan. Jadi memang akan sentiasa ada musuh. Jadi setelah ada tentangan golongan musyrikin, ada pula golongan riddah, iaitu golongan yang murtad, yang masuk Islam tapi lepas tu mereka keluar daripada Islam. Ada juga golongan majusi, yang berselimutkan Islam, nampak macam Islam tapi sebenarnya mereka adalah penyembah matahari. Kemudian masih lagi Islam itu tersebar. Kita tengok Islam tersebar sehingga ke Eropah, hingga ke Spanyol, hingga ke Andalus. Datang pula ada tentangan daripada pemikiran Yunani, pemikiran Barat. Dan kita lihat Islam tetap tersebar. Jadi kita tengok 1400 tahun hingga sekarang Islam telah sampai di Nusantara, telah sampai ke Malaysia. Alhamdulillah kita sekarang penganut agama Islam. Jadi kita ucap Alhamdulillah kita masih lagi Islam. Mak ayah kita Islam, datuk nenek kita Islam, insya-Allah anak dan keturunan kita Islam hingga hari kiamat, kan. Masih lagi sekarang kita tengok ada lagi musuh, kan. Siapa musuh kita akhir zaman ini? Orang Barat, Zionis, Yahudi dan sebagainya. Tapi itulah apabila dalam hadis ni mengatakan sentiasa ada di kalangan umat ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan. Jadi kalaulah Allah tak jaga Islam, agama Islam ni dah pupus lama dah. Sebab apa? Terlalu banyak musuh, terlalu banyak tentangan. Tapi disebabkan Allah jamin, dia jaga Al-Quran, dia jaga penganut agama Islam, kita tengok Islam masih lagi ada sehingga hari ini dan insya-Allah sehingga ke hari kiamat. Baik, kemudian hadis ke-8
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Dia sahabat tanya, apakah penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi menjawab, pertama, terlalu banyak bersukaria. Kedua, terlalu bermewah-mewahan. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keempat, penipuan dalam merebut harta benda. Kelima, saling marah-memarahi. Dan keenam, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Riwayat daripada Imam Hakim. Jadi Nabi kata penyakit yang ada pada hari ini adalah penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Jadi mungkin umat-umat yang telah diutuskan Nabi pada mereka lah, pada zaman terdahulu. Dan pada hari ini kita tengok Islam ini, dunia Islam telah dilanda krisis. Jadi dalam kekosongan rohani itu, mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita ni akhir zaman ni memang kita ni terlalu mengikut hawa nafsu kita. Jadi apabila hawa nafsu itu kita turunkan, apa nafsu nak ni kita penuhi, kan? Jadi sudah tentu mereka akan menggunakan apa sahaja cara, tipu muslihat dan helah untuk mendapatkan harta dunia. Jadi orang kata sanggup buat apa saja demi untuk capai keduniaan. Jadi masa itu akan hilanglah sifat-sifat yang baik. Jadi apabila hilang sifat yang baik, tinggallah sifat-sifat yang buruk, iaitu berlakulah pecah amanah, khianat, dengki dan sebagainya. Jadi kita tengok penyakit yang orang kata telah meruntuhkan kewujudan tamadun-tamadun terdahulu adalah penyakit yang sama lah, yang sedang kita hidapi pada zaman ini. Penyakit apa yang Nabi kata? Terlalu banyak bersukaria. Memang kita ni tiap-tiap hari kita penuh dengan hiburan. Kita buka TV 24 jam hiburan. Kemudian apa? Kita terlalu bermewah-mewahan. Bagi orang yang berduit, mereka ni orang kata sanggup habiskan duit untuk apa, nampak mewah. Yang tak ada duit pun nak mewah juga. Orang kata bila tak ada duit tapi nak juga pakai iPhone, status. Nak orang pandang kita, kaya lah, mewah lah. Kemudian kita ni apa lagi? Kita ni bekerja seharian untuk apa? Untuk mengumpul harta sebanyak mungkin. Kita rasa tak cukup-cukup. Kerja siang tak cukup lagi, kita kerja malam pula. Kalau boleh kita nak penuhkan akaun bank kita, kita nak penuhkan tabung kita dengan duit, kalau boleh, kan? Sehingga tahap macam tu. Tak cukup-cukup harta kita. Sebab apa? Kita hilang sifat qanaah. Kita hilang sifat orang kata cukup dengan apa yang ada. Kita rasa semua tak cukup sekarang. Kereta dah 10 biji kat rumah pun tak cukup juga. Rumah pun ialah besar, macam istana, tak cukup juga. Jawatan dah jadi presiden, dah jadi apalah, macam-macam jawatan tertinggi, tak cukup juga, nak lagi jawatan. Tak cukup satu penggal, nak banyak penggal. Nak lama, 20 tahun nak jadi, orang kata nak jadi apa? Orang yang berkuasa. Kemudian apa? Menipu dalam merebut harta benda dunia. Sebab nak dunia ni, sanggup kita buat apa? Sebab sanggup kita pecah amanah, sanggup kita makan rasuah, kan? Sanggup kita aniaya orang yang sepatutnya berhak, tapi kita aniaya orang tu, kan? Saling memarahi, kan? Bila kita tak dapat, kita marah-marah, kan? Saling dengki-dengki dan menzalimi antara satu sama lain. Itulah yang berlaku pada masa ini. Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu dan perkara ini sedang terjadi. Baik, satu lagi hadis terakhir insya-Allah, hadis yang ke-9. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing. Ghuraba. Ghuraba ni bahasa Arab, kan? Jadi Islam itu berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing.
maka beruntunglah orang yang asing. Asing ni maksudnya orang kata janggal lah, janggal ataupun luar dari kebiasaan, itu maksudnya. Jadi Islam ini Nabi kata bermula dengan keadaan asing, bermula dengan keadaan janggal. Jadi kalau kita tengok sejarah, Islam itu berada lahir di bumi Mekah dalam keadaan yang kata sangat terpencil, sangat asing daripada pandangan masyarakat. Jadi sangat sedikitlah penganut Islam dan orang-orang yang mendukung Islam jika nak dibandingkan dengan musuh yang ramai. Jadi setelah itu Islam itu tersebar ke seluruh dunia, sehingga kita tengok sejarah Islam pernah menakluk 2/3 daripada dunia. Kemudian tidak lama kemudian Islam itu kembali asing, dan kewujudan Islam itu terasa ganjil daripada pandangan mata dunia, bahkan daripada pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Jadi lama-kelamaan Islam itu orang akan rasa asing, walaupun pernah menjadi menakluk 2/3 dunia, tapi lama-kelamaan Islam itu akan kembali asing dari pandangan masyarakat. Bahkan orang Islam sendiri pun akan rasa Islam ni asing, akan rasa Islam ni pelik, janggal. Jadi apa yang buat orang Islam sendiri rasa pelik, rasa asing Islam tu? Apabila melihat orang Islam yang ada komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Ini seorang Muslim yang beriltizam dengan ajaran agamanya dipandang pelik oleh masyarakat dan suka untuk diterima sebagai individu yang normal ataupun sihat. Kat sini ada contoh, ada satu program kemasyarakatan. Jadi ramailah orang berkumpul. Kemudian telah masuk waktu solat. Kemudian tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat sebab masuk waktu. Jadi program tak habis lagi, program masih berjalan, tapi dia minta izin untuk berhenti untuk menunaikan solat. Tindakan orang ini dianggap, orang kata, tidak sopan dan tidak wajar. Sedangkan orang yang tak solat ketika itu, mereka boleh pula meneruskan program, boleh pula bergurau senda, dan tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah. Ini isunya. Apabila kita nak buat perkara ibadah, kita dipandang macam pelik, tapi bila tak buat ibadah, tak dianggap seperti bersalah. Maksudnya, ambil contohlah, kita tengok bola waktu mula pukul berapa? Pukul 8 contoh. Tengah-tengah main bola tu masuk waktu azan. Agak-agaknya semua pemain bola akan berhenti tak untuk solat isyak? Tak ada kan? Permainan akan diteruskan sehingga tamat waktu permainan bola tu. Jadi habis bola pukul apa? Mungkin pukul 9.30, mungkin pukul 10. Jadi kalau tengah-tengah main bola tu orang nak berhenti untuk solat, dianggap perbuatan tu tidak wajar. Itulah yang berlaku. Sedangkan orang yang tak solat pada waktunya ketika itu tidak dianggap bersalah. Itulah yang dinamakan Islam itu dipandang pelik ataupun dipandang ganjil oleh orang Islam sendiri. Jadi itulah nasib umat Islam pada akhir zaman. Ia bukan saja terasing daripada masyarakat, bahkan terasing daripada pandangan orang Islam sendiri. Jadi kalau kita tegur perkara ni, orang Islam pun yang akan marah. Bukan orang Islam marah, orang Islam sendiri pun akan marah jika dikatakan dia itu bukan Islam. Sepatutnya bila kita ni Islam, masa waktu kita bersegera menunaikan solat, tapi melengah-lengahkan waktu itu dianggap biasa. Dianggap kalau kita kata dia bukan Islam, dia marah. Tapi perbuatannya sama macam orang bukan Islam. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit sebanyak kupasan hadis tentang akhir zaman. Hadis yang Nabi telah riwayat 1400 tahun dahulu, kebanyakannya telah berlaku pada masa ini. Jadi bukti-bukti telah ada, tanda-tanda telah keluar. Tinggal lagi kita sajalah yang masih lagi nak menutup mata ataupun kita nak sedar
yang kita sebenarnya perlu segera bertaubat. Takut-takut kita ni tak sempat bertaubat, terus-terus tengok-tengok dah kiamat kan. Jadi itulah, sama-sama kita berdoa supaya kita ni sentiasa peka, sentiasa sedar dengan tanda-tanda akhir zaman ni. Kita berdoa supaya kita segera bertaubat kan? Supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa supaya Allah pandang kita, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lampau dan akan datang, insya-Allah. Setakat itu saja perkongsian pada petang ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.